الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, kesihatan, kekuatan sama-sama menghadiri salat berjemaah. Seterusnya memanfaatkan masa yang ada dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya menambahkan ilmu, amal, iman dan takwa kita insya-Allah. Jadi saya tidak lagi ada diberikan tajuk khas. Tajuk saya bebaslah sebab saya ini berkuliah apabila ada undangan tertentu bukan kuliah tetap, maka tajuk saya ini bergantung kepada saya, kan, bergantung kepada saya. Jadi tanya tuan-tuan, bukan tanya tuan-tuan, ada dua tajuk yang mungkin terfikir dalam kepala saya. Nak tengok majoriti nak macam apa. Satu, saya bincang disiplin solat jemaah. Yang kedua, hidup serta mati. Nama satu. Cuba bagi pandangan tengok. Ya, Ustaz. Yang kedua, semua suka cerita mati kan? Yang kedua tu dia tak berkaitan dengan hukum hakam, dia berkaitan dengan targhib wa tarhib. Yang pertama hukum hakam. Okey, tak apalah. Oleh kerana tuan-tuan pilih yang kedua, saya raikan tuan-tuan yang kedua insya-Allah. Nanti kalau ada kesempatan kita bincang hukum hakam kalau ada kesempatan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang ada nyawa pasti mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Nanti di hari kiamat nantilah, di hari akhirat nantilah akan disempurnakan ganjaran, balasan-balasan daripada amalan-amalan kamu. Maka siapa yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Dan ketahuilah hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah kesenangan yang menipu daya. Kesenangan yang menipu daya. Telah panjang pun usia kita di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni veteran, saya pun dah masuk veteran lah kan. Jadi kita telah melalui pengalaman yang banyak, dan kalau kita tanyakan di kalangan kita yang veteran-veteran ini dengan anak-anak remaja kita, dia orang ni tak dapat nak gambar kerujaman dan tipu daya dunia ni. Kita ni insya-Allah dia kena tipu dunia banyak lah kan. Tipu dia apa? Ditipu di angan-angan, ditipu di cita-cita, berangan-angan itu berangan-angan ini, tak dapat pun kan. Dan kadang-kadang dapat pun tidak menguntungkan terlalu pun. Dan sekarang ni alhamdulillah itulah tarbiyah Allah SWT bagi kita umur yang agak lanjut lagi dan kita dapat memahami arti kehidupan ini insya-Allah. Dan tentang kehidupan ini, itu yang kita lalui dan ada yang belum kita lalui lagi. Itulah kehidupan selepas daripada kematian.
Kita panggil mati. Mati itu kita faham sebagai ketiadaan, tetapi mati itu bukanlah ketiadaan. Mati itu adalah perpisahan sahaja. Perpisahan daripada alam dunia ini masuk ke alam barzakh. So, bila masuk ke alam barzakh, maka bezanya ialah apabila pemisahnya roh kita keluar daripada tubuh kita. Maka kalau nak tahu cerita tentang apa yang telah berlaku, apa yang berlaku kepada orang bila nyawanya sampai ke halqum ataupun dipanggil saat gharghar, dan selepas itu terlepas dan nyawanya dikeluarkan dan dia masuk ke satu alam yang lain pula yang misteri disebab kepada orang yang hidup. Di antara hadis-hadis yang banyak, antara hadis yang masyhur, yang terkenal, iaitulah disebutkan sebagai hadis Al-Bara bin Azib. Seorang sahabat namanya Al-Bara bin Azib, dia meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW, panjang hadisnya. Panjang hadisnya. Nabi SAW berceramah sedikitlah, ceramah ringkas di kubur. Ceramah ringkas di kubur sebelum jenazah tu diselesai pengemuniannya, sementara tunggu orang nak letakkan tanah kubur untuk satu jenazah itu, maka Nabi ambil kesempatan memberikan tazkirah, memberikan satu peringatan, satu ilmu. Maka ini saya nak bacakan hadis Al-Bara bin Azib ini. Ya, betul? Baik. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. Jadi Al-Bara bin Azib dia cerita satu hari kami keluar dengan Nabi SAW mengurus atau mengiringi satu jenazah lelaki Ansar, seorang Ansar. Bila kami sampai ke kubur, jenazah itu belum lagi diratakan tanah kuburnya, masih lagi dalam proses pengkemumian, belum selesai lagi. Maka Nabi SAW pun duduk menghala ke arah kiblat. Nabi duduk. Kami pun duduk sekitar Nabi. Kami pun duduk sekitar Nabi SAW. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Sahabat ni bila dengan Nabi, majlis dengan Nabi, mereka ini sangat fokus sehingga kan diibaratkan seolah-olahnya atas kepala kami itu macam ada burung atas kepala kami. Dia tak ada goyang badan, tak ada sembang. Tapi bila Nabi bagi kuliah ataupun Nabi cakap sesuatu yang mereka fokus tetap dan mereka sangat menjaga disiplin di hadapan Nabi, adab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk di situ. So bila Nabi duduk itu ada satu masalah. Ada sebahagian orang yang kata tak boleh duduk di kubur. Tak boleh duduk di kubur. Jadi dia bawa hadis kata la ayyajlis ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabr. Kalau dalam hadis ada hadis menyebutkan kalau seorang kamu duduk atas kubur, duduk atas bara api sehingga menyebabkan pakaiannya ataupun pakaiannya itu terbakar sehingga kena kulitnya bara api itu lebih baik lagi kalau dia duduk di atas kubur. Itu lebih baik lagi dia duduk di atas kubur. Jadi kadang-kadang kita tersasar dalam memahami. Kalau dengan cara itu kita memahami akan masuk dalam kawasan kubur dia tak boleh duduk, maka Nabi dah duduk. Nabi duduk bagi tazkirah ke kubur tu sebelum. Jadi bagus duduk tu. Yang pertamanya, kita bila tengok hadis, kita kena tengok secara ulama. Jangan terus pegang hadis tu terus. Mungkin yang kita berbandingkan kepada sebagian pendapat ulama, terkata kita melakukan melihat kepada pandangan ulama-ulama mazhab yang lain itu masuk. Jadi maksud yang pertamanya duduk atas kubur tu bukan atas kubur tu betul-betul. Itu yang kubur tu bukan kubur.
Mahazal al-qabr, yang apabila yang bersentang dengan mayat yang di bawahnya itu, maka yang atas itulah kubur. Nah, itulah kubur. Tak ada orang duduk di kubur tu. Ada kita pergi kubur, kita duduk kat tu. Kan? Ada duduk kat tu. Kan? Jadi yang kita duduk di mana? Kita duduk di tepi-tepi kubur. Kan? Itu maksud dia kan. Jadi Nabi SAW duduk di kubur sebab saya sentuh kat ni, saya sentuh sikit sebab pernahlah orang viralkan, ada orang bagi ucapan di kubur, kemudian ada orang jangan duduk sekarang. Kita kata satu pasal pula kita nak cerita zaman kita dulu orang baca talqin kubur semua ada 3 kat dulu habisan yang dekat orang dekat kita mana tu bila ada viral kita tak viral habis lagi dia orang kita pergi kubur baca talqin masalah tak duduk lah tengok. Jadi itu kefahaman yang kita katakan agak inilah kita kena periksa dengan menyeluruh. Jadi sebagian ulama menyebutkan maksud duduk itu ini pandangan sebagian ulama duduk yang dilarang yang kalau kamu duduk atas bara api itu lebih baik maksudnya duduk li qada'il hajat, duduk buang air. Orang dulu kan tidak ada zaman jahiliah, tidak ada penghormatan mereka kepada orang mati sampai ke kubur mereka bertempat buang air. Itu bahagian dulu memasukkan dulu itu duduk itu. Okey, kalau kita tak fahamkan maksud tak nak terima kefahaman itu pun, tetapi yang dimaksudkan ialah atas kubur itu sendiri, bukan di pinggir-pinggir kubur. Kalau kita faham kita tak boleh. Kalau kita faham di kawasan perkuburan nak masuk kubur pun tak boleh. Dan nak masuk dia mana kita masuk. Kita berjalan di kawasan kubur seolah macam kita tidak kubur pula. Dia ada lorong-lorong kubur. Okey, betul. Jadi dalam hadis ini kita Nabi duduk dan kami pun duduk sekitar Nabi SAW. Jenazah itu belum diselesai lagi kemudian maka Nabi pun kata hadis ini wa fi yadihi udun yankutu fil ardi. Nabi ada satu ranting Nabi goreskan di atas tanah. Sambil Nabi goreskan ranting itu di atas tanah. Faja'ala yanzuru ila sama. Waktu itu Nabi pun tengok ke langit. Wa yanzuru ila al-ard, Nabi tengok atas, Nabi tengok bawah kan. Sahabat tak tahu apa hal, Nabi tengok atas, tengok bawah kan. Jadi ada benda yang mungkin Nabi nampak kita tak nampak kan. Jadi Nabi tengok atas, tengok bawah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yafqiduhu. Dan Nabi SAW mendongakkan pandangannya, menundukkan pandangannya 3 kali. Faqala, selepas itu Nabi tersebut, ista'izu billahi min azabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Marrataini aw salasan. Nabi sebut 2 kali ataupun 3 kali. Tak tahu itu Syekh Barawi sama ada 2 kali ataupun 3 kali. Maknanya Nabi ulanglah sebutannya. Mintalah perlindungan daripada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sendiri pun ajar Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Bila Nabi kata kepada para sahabat itu minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, Nabi terus sebut dengan mulutnya dan sahabat faham macam mana nak minta perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada azab kubur. Nabi sebut 3 kali. Kemudian Nabi memulakan ceritanya. Sudah nak sebut Nabi doa dulu dan dimulakan ceritanya. Sumaqala, kemudian Nabi pun bersabda, innal 'abdal mu'mina idza nafi qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama'i bidul wujuh. Seorang hamba itu bila dah sampai saat perpisahannya daripada dunia, terputuslah riwayat hidupnya di dunia ini dan mulalah dia melangkah untuk nak menghadapi alam akhiratnya, maka tak kala itu turunlah kepadanya malaikat-malaikat. Turunlah kepadanya malaikat-malaikat. Maka hamba yang dimaksudkan di sini adalah hamba yang mukmin, hamba orang yang baik. Maka turunlah malaikat yang putih bersih muka mereka, maknanya muka berseri lah. Malaikat-malaikat yang turun.
Bukan seorang. Nabi kata malaikah. Kalau seorang malaikat dipanggil malakun. Kalau ramai malaikah. Kalau seorang raja dipanggil malikun. Malik raja, malak malaikat. Pluralnya malaikah. Tapi datang ke bahasa Melayu kita sebutkan malaikat. Itu dah jadi bahasa Melayu kita. Seorang pun kita panggil malaikat. Kalau ramai kita kena dua malaikat-malaikat. Tapi dalam bahasa Arab, kalau malaikat itu ramai. Ya, kalau seorang malak. Baik. Maka turunlah malaikat-malaikat yang putih berseri wajah mereka. Ramai malaikat yang turun. Ka'anna wujuhahum syams, seumpama matahari wajah mereka. Ceritanya dalam putih berseri cerah pula, kan? Muka-muka malaikat itu nak ceritanya bisyarah yang mereka bawa, khabar gembira yang mereka bawa, kesenangan yang mereka bawa, sehingga kan orang yang bakal meninggalkan dunia itu rasa terhibur dan tenang dan tenteram. Baik. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bila malaikat turun, mereka bawa kain kafan dan mereka bawa harum-haruman daripada haruman-haruman surga. Maknanya kita di dunia ni, orang mati, kita kapan, fizikalnya kita kapan, rohnya dikapankan oleh malaikat. So malaikat bawa kain kafan daripada kafan surga dan haruman-haruman daripada surga. Kita pun begitu, kita yang uruskan orang yang mati, kita pun kapankan dia dan kita letakkan harum-haruman jenazah dan seumpamanya pada kehidupan itu. Kepada malaikat turun, malaikat rahmat ini turun untuk orang mukmin tadi membawa kain kafan dan haruman daripada syurga. Hatta yajlisu minhu madal basar, sehinggalah mereka duduk dekat dengan orang nak mati itu. Madal basar, bersusun-susun sampai sejauh mata memandang. Kalau ibarat kita boleh tengoklah, ya ramainya malaikat. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, tu sampailah selagi mana mata kita boleh sampai, selagi itu nampak malaikat yang bersasar. Yang mereka itu duduk dekat dengan semuanya, kemudian lepas satu, ramai dekat yang turun. Madal basar. Summa yaji'u malakul maut. Turun malaikat itu. Apa malaikat itu? Malaikat itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Selepas itu baru datang malaikat itu. Dia datang pengiring dulu. Pengiring ini kerja dia apa dia? Kerja dia datang sekali nak sambut roh yang akan keluar itu. Yang nak keluarkan roh itu bukan kerja mereka. Mereka nak sambut, nak ambil, nak bawa, nak kirimkan pergi ke satu tempat. Mungkin saya pernah ceritakan. Kalau polis bahagian yang pencegahan jenayah yang kadang-kadang menembak penjenayah atau semua tu, dia khasnya dia tu, dia datang tu, dia tembak kan. Kalau ada kes-kes penjenayah yang membahayakan. Tapi selepas dia tembak tu, tak kejadian lah, dia diangkut atau dah kan. Main bahagian lain pula forensik dan sebagainya. Mereka orang yang lain pula, bahagian yang lain pula yang akan membawa jenazah atau body itu. Maka malaikat yang bahagian nyawa tu, malaikat Maut dengan jabatan dia. Saya bagi jabatan ni maksud saya lah. Sebab malaikat Maut dia ada pembantu dia yang datang. Jadi malaikat Maut itu seorang, kemudian tentara-tentara dia pun banyak, pembantu-pembantu dia datang. Satu jenazah itu ada yang menyebutkan ditarikkan nyawa itu daripada hujung kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, akhirnya sampai ke halkum. Bila sampai ke halkum itu dipanggil saatnya ghargharah. Saat ghargharah itu dalam hadis yang lain menyebutkan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mata tanqati'u ma'arafatun nas, bilakah terputusnya pengetahuan seseorang itu daripada orang yang sekelilingnya. Nabi SAW menyebutkan idza ayana, apabila sangat mumayyanah. Apa dia sangat mumayyanah itu? Iaitulah dia dapat melihat apa yang tak dapat dilihat sebelum ini. Bilakah kita dapat melihat apa yang kita tak dapat melihat sebelum ini? Bila nyawa sampai ke halkum. Saat itu dipanggil ghargharah. Ghargharah ni bila kita punya kan
nyawa kita nak keluar tu dia baru nyawa saya pakai itu. Saat itu pintu taubat telah pun ditutup. Ketika mana matahari terbit daripada sebelah barat dan ketika mana nyawa sampai ke itu saatnya tidak diterima lagi taubat. Tapi belum mati lagi. Itu belum mati lagi. Tapi taubat dah ditutup. Sebagaimana matahari terbit sebelah barat, belum kiamat lagi. Belum kiamat lagi. Tetapi taubat telah pun ditutup. Mati bila? Mati bila dia keluar terus. Roh itu keluar dari mulut, habis. Bila dia roh itu keluar dari mulut, maka orang yang mati itu pun melihat rohnya. Dia melihat rohnya. Nabi SAW satu hari pergi ziarah seorang sahabat Abu Salamah. So bila Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi ziarah dia, mata dia terbuka dan Nabi tutupkan mata dia. So bila kita kalau tengok orang mati, kalau mata terbuka, jangan kita buat pandangan ataupun anggapan yang ini tak semestinya kan. Ada orang dia mati-mati bagi tutup pejam mata. Ada orang mati terlambat untuk bukan kita lah yang tolong tutup. Jangan kita simpan ni tak baik kan. Sebab Abu Salamah radhiyallahu anhu bila Nabi kunjungi dia, matanya terbuka, maka Nabi tutup mata dia, maka Nabi sebut macam apa mata terbuka tu. Inna ruh ila qubida tabi'ahu al-basar. Ruh tu bila dicabut, mata, pandangan mata ikut ruh itu. Maka mata melihat ruh yang keluar. Waktu itu kita nampak ruh kita macam mana, kita tak tahu macam mana rupa, kita tak tahu macam mana kan. Pandangan mata melihat ruh yang keluar itu. Baik. Maka datang malaikat tadi, lalu mereka bersusun-susun, kemudian datang malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehinggalah malaikat maut itu berada dekat dengan kepala mayat itu, kepala mayat mati itu, maka dia pun mengatakan fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah. Jadi kita cerita untuk orang baik, kita nak beri cerita untuk orang baik dulu. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayatin al-Bukhari menyebutkan ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu untuk menuju kepada keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini menyebutkan malaikat dia akan bagi salam dahulu bagi orang-orang yang mukmin yang baik ini. Sebelum dicabutkan nyawanya keluar, maka dia beri salam dulu dan diberikan kata-kata yang menyenangkan. Maka di antara kata-kata yang menyenangkan, seperti dalam riwayat Abdul Bar bin Azim ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang tenteram, keluarlah menuju keampunan dan redha Tuhan. Dihiburkan itu kepada roh tadi. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisqa. Lalu keluarlah jiwa itu ataupun nyawa itu daripada jasad tadi sebagaimana keluarnya air daripada mulut. Fiqa ni bekas air, sama ada tekor ke cerek ke apa ke. Macam mana keluar dari mulut cerek atau mulut tekor atau mulut apa bekas air. Maknanya nak cerita kita lancarnya perjalanan roh yang keluar daripada orang mukmin itu, dia begitu keadaannya. Bab sakit mati itu lain cerita satu, sakit kan, tetapi keluarnya itu lancar sebagaimana keluarnya air daripada mulut cerek tu atau tekor dan seumpamanya. Baik. Bila roh tadi keluar, fayakhuzuha, malaikat maut pun ambil roh itu. Wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin ma baina as-sama'i wal ard. Satu riwayat menyebutkan bila saja rohnya dah keluar terus daripada jasadnya itu, shalla alaihi kullu malakin, semua malaikat itu berdoa, bersalawat ke atasnya, mana berdoalah, mendoakan kebaikan untuknya. Seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi, wa kullu malakin fis sama, begitu juga malaikat yang ada di langit pun semua bersalawat ataupun doa untuknya. Wa futihat lahu abwabus sama, dan apabila roh itu keluar, maka dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Min ahli
babin laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Langit itu ada pintu-pintu yang banyak, kita tak tahu tak banyak mana pintu tu, banyaklah pintu-pintu langit. Setiap pintu-pintu langit itu ada penunggu-penunggunya. Kita ini bila mati nanti, roh kita akan dibawa naik ke langit, nanti akan masuk ke satu pintu, pintu tu pintu yang kita masuk itu. Langit ada pintu-pintunya. Rezeki kita pun turun daripada pintu-pintu itu. Kan, rezeki kita. Macam mana rezeki kita? Turun ketui ke? Dah, kita tak tahu macam mana, tapi turunnya itu sampai ke dunia ni, jadilah dalam bentuk rezeki kita. Baik. Maka dibukakan pintu langit. Setiap daripada ahli babin, penjaga-penjaga pintu di langit itu, wahum yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah, ayyuhraja bi ruhihi min qibalihim, ya Allah, bawalah ruh yang terima kat pintu kami. Tu orang beriman, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Setiap malaikat yang menjaga pintu-pintu masing-masing, ada pintu-pintu yang dijaga kan? Maka mereka tahu ada roh yang baru akan sampai daripada bumi. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, bawa roh itu masuk ke pintu kami. Kan? Masing-masing berdoa begitu. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Tadi patah balik sikit tadi. Bila roh itu keluar, malaikat mengambil, sebaik saja malaikat mengambil roh itu, malaikat yang ramai-ramai itu pun tadi buat apa? Yang ramai-ramai tadi. Yang ramai-ramai tadi bukan malaikat maut, itu malaikat rahmat. Mereka ditunggu malaikat maut ambil nyawa tu, ambil roh tu. Bila saja malaikat maut ambil nyawa itu ataupun ambil roh itu, lam yad'uha, mereka tak biarkan selepas itu. Mereka tidak membiarkannya biyadihi tarfata'in, tak biarkan terus duduk di tangan malaikat maut. Apa yang mereka buat? Hatta ya'khuzuha, sehingga mereka ambil daripada tangan malaikat maut roh yang baru keluar itu. Mereka yang sambut lepas itu cukup, mereka pun ambil dah tugasnya, kamu cabut, dia dah mati, dia dah terpisah daripada jasadnya. Sekarang tugas kami pula, malaikat-malaikat rahmat itu, mereka sambut roh itu. Faja'aluha fi zalikal kafni. Tadi kita beritahu mereka bawa kapan kan? Maka mereka meletakkan roh itu dalam kapan yang mereka bawa, kapan daripada surga. Wa fi zalikal kafni, dan mereka letakkannya dengan haruman-haruman tadi. Haruman yang mereka bawa dengan kapan tadi, mereka letakkan lagi kapan yang mereka bawa dengan haruman-haruman yang mereka bawa tadi. Fazalika qauluhu ta'ala. Nabi huraikan lagi, inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Roh yang manusia itu diwafatkan oleh utusan-utusan kami, dan mereka tidak cuai, tidak lengah-lengah lagi. Apa maksudnya tidak lengah-lengah? Maknanya bila malaikat maut terus ambil, malaikat pengiring yang tak lama ambil tidak berlengah, terus yang mereka ambil nyawa ataupun roh itu, dan mereka pun letakkan dalam kain kafan mereka, dan mereka bersedia untuk mengiringkannya untuk diharap pergi. Wa yakhruju minha ka'atabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Waktu itu keluar bau yang harum semerbak. Tak kala nyawa itu keluar dari tubuhnya, lalu terhidu pula. Bagi mereka yang dapat menghidu pula, kita tak dapat. Kan? Di kalangan malaikat semua dapat menghidu. Bau yang harum semerbak, seharum-harum bau yang terdapat di muka bumi ini. Kan, seharum-harum bau yang terdapat di muka bumi ini. Qala fayus'iduna biha fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadza ruhut tayyib. So bila tak keluar nyawa tadi, baunya sangat harum, tak ada haruman yang bumi yang dapat menandinginya, maka malaikat yang hebat tadi pun mengiring, mengarahkan roh tadi dibawa naik ke langit. Kita kita waris di waktu itu pelagak jadi pembuli, pergi untuk doktor dan sebagainya, pengusaha semua, dia ada di bawah merah. Lalu mereka pun membawa dia naik. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah,
Setiap kali mereka sampai kepada satu kelompok malaikat daripada para malaikat, bila naik ke langit ni, dalam hadis Nabi SAW bukan at-tatis sama haqqullah an-taqitta ma fiha mawdi'u arba'ati asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Itu kita langit. Langit tu at-tat ni macam saya kata macam berkeriuk-keriuk ni, macam kalau kita duduk atas kursi ni, kadang-kadang kursi yang tak kuat tu dia bunyi. Kadang-kadang itulah kan macam berkeriuk tu. Wa haqqullah an-taqitta. Memang patut pun kalau kita berkeriuk pun memang patut pun. Tapi lagi itu terkukuh. Tapi itu sebagai satu gambaran cerita apa? Nak ceritanya ma fiha mawdi'u arba'i asabi', tak ada ruang pun seluas selebar 4 jari saja di langit itu. Mereka ada saja malaikat di sana. Illa wa alaihi malakun sajid, lakin ada malaikat yang sujud. Maknanya langit itu ialah tempat malaikat dan penuh dengan malaikat. Dan ceritanya tu ramai malaikat. So bila malaikat ini iringkan roh tadi, dia akan bila sampai ke satu kelompok malaikat, setiap malaikat-malaikat yang ditemui itu mereka akan berkata, ma hazar ruhut tayyib, ruh sampah yang mutlak ni. Jadi semua juga puji. Lalu saja semua malaikat semua ruh sampah ni, elok sungguh roh ni. Fayaqulun, mereka tanya kepada malaikat yang pengiring tadi, maka malaikat pengiring tadi pun jawab, fulan ibnu fulan, ni fulan bin fulan. Disebutkan namanya dan disebutkan nama bapanya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dan mereka akan sebut namanya dengan nama yang paling baik yang orang panggil dia masa di dunia. Apa nama yang paling baik? Kalau ada title kita, ada serikan Tok Seri, Tuan Guru, Tok Guru, Ustaz, apakah nama yang namanya pada pikiran orang itu baik, bukannya panggilan buruk. Itu panggilan buruk, bukannya panggilan buruk. Itu panggilan yang paling baik, yang disenangi olehnya. Maka itulah yang akan dipanggil, nama ini disebut oleh mereka. Inilah orang ni, si bulan-bulan ni. Kan? Disebutkan, dijawab kepada malaikat-malaikat yang bertanya. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga akhirnya tadi ni masa ditanya tadi ni bukan sampai masuk pintu langit lagi, baru duduk antara langit dan bumi dah jumpa dah malaikat, kumpulan malaikat. Semua ada tanya, tengok siapa dia ni baik sangat ni. Dijawab si bulan. Sehingga akhirnya sampailah ke langit dunia. Apa dia langit dunia? Hak kita nampak ni lah. Hak kita nampak ni langit dunia lah, kan? Sebab langit 7 lapis. Selepas daripada yang kita nampak ni, ternampak dah lah. Itu langit yang kedua pula, langit yang ketiga sampai langit yang ke-7. Maka apabila sampai ke langit dunia, fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Maka mereka minta izin kepada penjaga pintu langit itu untuk membuka pintunya, maka dibenarkan untuk dibukakan pintu, maka dibenarkan untuk masuk. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Jadi bila sampai dia ke langit dunia tu, dia masuk satu pintu itu, maka malaikat-malaikat yang dekat di kawasan itu, kesemuanya tu sambut roh ini sampai sekali. Dah tadi dibawa oleh pengiring daripada bumi. Kan? Bila sampai sana, disambut pula oleh malaikat yang di langit yang pertama tadi. Mereka turut iring sama, turut arah pergi. Orang istimewa ni. Turut arah pergi sampai ke langit seterusnya pula. Tapi mereka yang di langit pertama tu, mereka sampai ke situ lah. Mereka arah sampai ke pintu langit yang seterusnya pula. Sehingga akhirnya hatta yantahu biha ila sama'is sabi', begitulah sampailah masuk lagi pertama minta izin dibuka, diarah, masuk lagi kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya ke langit yang ke-7. Fa yaqulullahu azza wa jalla, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin wa a'iduhu ila al-ardi. Suratkan suratan hamba-Ku ini di 'illiyin. 'Illiyin ni tempat untuk arwah-arwah ataupun roh-roh yang baik. Maka disuratkan tempat dia ialah di 'illiyin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembalikanlah dia semula ke bumi. Kembalikanlah dia semula ke bumi. Maka ini cerita hadis dia cerita secara umum,
secara umum apa yang berlaku pula. Secara khusus didetailkan lagi oleh hadis-hadis yang lain kan. Yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah ampunkan segala dosanya apa semua. Kita naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya dia dibawa balik ke bumi semula. Pasal apa dibawa balik ke bumi semula? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa inni minha khalaqatuhum, kerana aku buat dia daripada bumi. Minha khalaqatuhum, daripada tanah aku jadikan mereka, wa fiha u'iduhum, kepada tanah juga aku akan kembalikan mereka, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, nanti daripada tanah itu aku akan keluarkan mereka pada kali yang lain pula, iaitu pada kehidupan sekekala nanti. Baik. Qala, sabda Nabi SAW, fayurad ilal ard, maka dia pun dibawa kembali ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Bila masuk ke dalam kubur. Bila masuk ke dalam kubur, ruh apabila dia melihat orang yang sedang menguruskan jenazahnya, dalam hadis ada menyebutkan, innal mayyita ya'rifu man yaghsiluhu wa man yakfinuhu wa man yudlihi ila hufratihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mayat itu dia tahu siapa yang mandikan dia, siapa yang kafankan dia, siapa yang hulurkan dia masuk ke dalam kubur. Dia kenal. Dia tahu. Siapa yang tahu tu? Roh saja memerhatikan apa yang kita lakukan kepada jasadnya. Dalam riwayat yang menyebutkan apabila roh itu roh orang yang baik itu, maka dia akan menjerit ketakutan, menjerit kalau terlalu gairah. Segeralah bawa aku ke sana, kerana dia telah melihat bagaimana yang menantinya di kubur itu. Segeralah bawa aku. Sebab itulah kita sama digalakkan untuk menyegerakan jenazah. Diuruskan dan disegerakan persemaliannya. Kenapa? Karena kalau dia roh yang baik, berarti kita segera bawa kepada apa yang dia memang nak pergi suruh. Tidak pergi suruh. Kalau dia itu roh yang jahat, kita segera melepaskan beban keburukan itu daripada diri kita. Itu antara dua. Kalau dia roh yang jahat, segera akan lepaskan keburukan itu daripada mengelilingi kita. Dan kalau dia roh yang baik, segerakan juga menghubungi dia. Kenapa? Kerana dia meronta-ronta dan cepat pergi ke tempatnya. Baik, kemudian bila saja dikembalikan di bumi, wa tu'adu ruhu fi jasadi, qala fa innahu yasma'u khafqani alihi ashabihi. Bila kita dah samakan, ratakan tanah kubur itu, maka tinggal dia di dalam kubur itu, dia mendengar bunyi tapak kasut orang yang mengiringinya. Kuatnya dari yang mayat, dia mendengar bunyi tapak kasut. Kita sendiri pun jalan di atas kubur tu, di kawasan kubur itu, kita tak dengar tapak kasut kita. Tapi mayat di bawah itu, dia mendengar bunyi tapak kasut kita. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, dalam hadis yang lain, wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'a limalihim. So, mayat itu apabila diletakkan dalam kuburnya, ditimbul serata kuburnya, maka orang pun beredar meninggalkannya, maka tak kala orang beredar itu, maka dia mendengar bunyi tapak kasut mereka. Iza wallau anhu mudbirin, apabila orang yang menginginnya itu pulang berpatah balik, fayatihi malakani, malakan syadid al-intihar, fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Waktu itu datanglah dua malaikat yang datang tu, dia sangat kuat sergahannya. Maksud saya kuat sergahannya, suaranya dalam riwayat yang menyebutkan suaranya bagaikan halilintar. Dari riwayat yang menyebutkan rupanya hitam biru. Taringnya seperti tanduk lembu. Taring. Datang lalu buat, itulah malaikat Munkar dan Nakir. Fa'intahirah ini disebut ini disergahnya. Sergah ni maknanya dia tak sergah pun, tapi kalau dia cakap suara dia saja dah macam halilintar. Kan suara macam bayang macam mana.
dan mereka pun mendudukkannya, fayajlisani, dan mereka mendudukkannya, fayaqulani lahu man rabbuka, mereka bertanyalah kepada dia, man rabbuka. Ada riwayat yang lain menyebutkan, dari riwayat lain riwayat At-Tabarani menyebutkan, bila mayat itu berada dalam kuburnya, maka datanglah solatnya berada di kepalanya, datanglah zakatnya berada di sebelah kanannya, datanglah puasanya berada di sebelah kirinya, datanglah seluruh amalan-amalan baiknya, sedekah, amal ma'ruf, nahi munkar, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa, dan apa-apa sajalah amalan baik semua seluruhnya berkumpul di kakinya. Berkumpul di kakinya. So bila malaikat datang, ini tiga orang baik, tiga orang baik. Maka mereka kata, kamu bila datang daripada arah kepala, tak ada lorong kamu nak masuk ke sini. Datang daripada arah kanan, tak ada bahagian kamu nak masuk sini. Datang kiri pun tak ada. Jangan. Kita ada bodyguard kita. Itulah amal kita. Sebab itu dalam hadis disebutkan, ya tiba'ul mayyit salas. Mengikut mayat itu tiga. Apa yang ikut dia? Iaitulah ahli keluarganya ikut, harta benda dia ikut, kan? Harta benda dia lah kadang-kadang Nabi sebutkan semua, kan? Kadang-kadang kereta dia apa semua, nak bawa iring apa semua ikut, dan amalnya ikut. Balik dua tinggal satu, balik dua tinggal satu. Harta benda balik, ahli keluarga semua balik, tinggal satu ikut. Masa dia dibawa kubur, maka yang ni tak balik. Apa ni? Amal dia. Maka amal dia itu berada di kepalanya, berada di kanan dan kirinya, berada di kakinya. Maka mereka ini mempertahankannya. Malaikat munkar dan nakir nak tanya tapi jangan lepas. Ibarat yang kedua lah kan. Yang lepas dah jalan kamu masuk. Maka akhirnya mereka pun bertanyakannya. Maka mereka bertanya juga, ma rabbuka, fayaqulu rabbi Allah. Dalam hadis Tabarani itu, ini saya keluar sikit daripada hadis yang saya baca ni. Dalam hadis At-Tabarani itu yang saya sebutkan, bila amal datang di kepalanya, datang kiri dan kanannya, datang di kakinya, tenang steadynya manusia ini, sehingga kan disebutkan musilat lahu asyams, dibayangkannya seolah-olahnya ketika itu macam matahari dah nak terbenam dah. Dia dibayangkan, dihayalkan ataupun dibayangkan, dia ditimbulkan perasaan kepadanya seolah-olah macam matahari nak terbenam dah. Malaikat datang nak tanya kepada dia, boleh kata kepada malaikat, aku tak sembahyang sah begini. Ada orang begitu. Disebutkan dalam hadis At-Tabarani. Dibayangkan kepadanya seolah-olah matahari nak terbenam. Maka malaikat bila nak tanya dia, nanti sah aku, matahari nak terbenam, aku tak sembahyang sah begini. Kan? Ahli. Bila ahli solat disampaikan dalam kubur pun dia teringat solat dia, kan? Maka malaikat kata tak apalah, nantilah, kami nak tanya dulu. Lalu mereka pun tanyalah. Dalam hadis Tabarani itu menyebutkan, apa kamu katakan tentang orang ini yang datang kepada kamu? Dia tanya kepada Muhammad, kan? Muhammad. Dia jawab itu, Muhammad kan? Muhammad, aku beriman dia seorang Rasul, aku beriman dengan dia. Spontan dia jawab. Kan? Ini bagi ahli yang berbahagia. Baik. Seterusnya, malaikat pun bertanya kepadanya, man rabbuka, fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuka. Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Maka dia jawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Ma hadzal rajul ladzi bu'itha fikum, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu ini? Maka dia pun jawab, Rasulullah SAW. Dia adalah Rasulullah SAW. Ini dalam hadis ni, dalam hadis lain ada kuasa lagi. Ya. Yang saya sebut dalam Tabarani itu, dia tanya, kamu tanya aku tentang apa? Tentang Muhammad, ya? Tentang Muhammad, begini. Itu berlaku komunikasi antara mayat dengan malaikat munkar dan nakir itu. Baik. Wa ma amaluka fayaqulani lahu, wa ma amaluka fayaqulu, apa kamu buat? Masa kamu hidup dulu, apa kamu buat? Apa amalan kamu? Maka dia jawab, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, fa amantu bi, aku beriman, wa saddaqtu, dan aku percaya, wa hiya akhir fitnatin turadu 'ala al-mu'min, fa zalika qaulullah azza wa jalla, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala,
yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya. Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang beriman itu dengan kata-kata yang kukuh. Kata-kata yang kukuh fil hayati dunya, semasa di dunia itu, dengan kata-kata yang kukuh, keyakinan yang kukuh, dengan keyakinan yang kukuh itu, sehingga dia dapat menjawabnya dengan kukuh juga semasa di dalam kuburnya. Itu. Maka tak kala itu fayunadi munadi fis samai an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah, maka terdengarlah seruan daripada langit yang menyebutkan betullah hamba-Mu itu. Seorang malaikat menyeru daripada langit menyebutkan bahwasanya apa yang dinyatakan oleh hamba Allah tadi, hamba-Ku tadi adalah betul. Maka fayatihi min rauhiha wa tibiha, tak kala itu datanglah kesegaran daripada syurga dan segala harumannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Qala wa yatihi wa fi riwayat yumasalahu rajulun hasanul wajhi. Ini adalah hadis ni. Datang kepadanya seorang lelaki yang sangat indah rupa parasnya, hasanus siyab, indah pakaiannya, tayyibir rih, harum baunya. Fayaqul, bila dia tengok ada datang seorang lelaki, saya sungguh orang lelaki ini datang kepadanya akan pakaian pun elok dan bau pun bau yang sangat menyenangkan. Maka dia bertanya kepada lelaki tadi, abshir billadhi yasuruka abshir biridwani min Allah. Datang lelaki tadi, terus lelaki tadi kata kepadanya, terimalah berita gembira yang menggembirakan kamu, terimalah berita gembira tentang redha Allah kepada kamu. Wa jannatin fiha na'imun muqim, terimalah berita gembira kamu akan dikurniakan syurga yang di dalamnya nikmat yang berkekalan. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad, inilah harinya yang kamu dijanjikan. Fayaqulu, maka jawab ayat tadi, wa anta fabashsharaka Allah bi khairin, man anta? Kamu doa padaku tentang kebaikan, berita gembira, aku berdoa baliklah berita gembira untuk kamu, tapi kamu ni siapa? Dia tanya orang lelaki yang datang, kamu ni siapa? Maka jawab lelaki yang datang tadi, wajhukal wajhu yajibu bil khair. Muka kamu ni bukan muka, memang muka baik sungguh lah, datang berita baik ni. Tengok muka kamu ni seronok lah, tengok muka kamu ni. Mayat dia kata, maka kamu ni siapa? Fayaqulu ana amaluka salih, aku lah amal salih kamu. Nabi kata, yang mengikut mayat itu 3, ahli keluarganya, harta bendanya, amalan tinggal dalam kubur itu. Kemudian dia tengok pada amalannya. Ada satu perbahasan yang dibahaskan oleh sebagian ulama tentang tajassud al-ma'ani, ataupun perkara-perkara yang tak boleh dicapai oleh penglihatan, tak boleh disentuh oleh tangan, tak boleh rasa, tapi dia ada fizikal dia. Dia ada fizikal, dia berubah menjadi fizikal, Maka di antara contoh-contohnya itulah amal itu dalam bentuk rupa seorang lelaki. Mungkin saya dah ceritakan di sini. Nanti di akhirat nanti pun, bila penduduk syurga telah masuk ke syurga, penduduk neraka masuk ke neraka, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan jelmakan seekor kibas di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kibas itu apa dia? Kibas itu ialah kematian. Lalu disembelihkan kibas itu, lalu matilah mati. Mati itu tidak ada lagi. Jadi mati itu ada rupa, ada fizikalnya dalam bentuk seekor kibas yang disembelih. Maka begitu dalam kubur nanti, amal itu datang ada rupanya dalam rupa orang yang sangat segak, sangat indah, sangat harum. Baik. Wallahi ma alimtuka illa, maka jawab lelaki tadi, amalannya tadi jawab, wallahi demi Allah, ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Aku ni duduk berdamping dengan kamu ni, tak adalah aku tahu kamu, melainkan kamu ni memang orang yang cepat. Sungguh kalau bab menang taat kepada Allah ni, kamu cukup cepat. Dipuji, amal soleh dipuji dalam kubur. Kamu ni yang aku kenal ni memang orang sangat segera untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bati'an fi maksiatillah, bukanlah maknanya kamu tak buat maksiat kan, tapi lambat kamu. Kalau maksiat ni lambat kan. Ialah kita manusia, orang mukmin, orang beriman ni kadang-kadang terjerumus juga ke dalam
kemaksiatan, tapi bila terjerumus segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan kalau setiap dosa-dosa kecil itu dipadamkan kesalahan-kesalahannya oleh antara satu salat dengan satu salat, antara satu Jumaat dengan satu Jumaat, antara satu puasa dengan satu puasa. Kalau dosa-dosa kecil itu terpadam dengan amal-amal yang baik itu, kalau dosa besar terpadam dengan taubat. Baik. Fajazakallahu khairan summa yuftahu lahu babu minal jannah wa babu minan nar. Kemudian dibukakan kepadanya satu pintu untuk melihat ke arah syurga dan pintu untuk melihat ke arah neraka. Fa yuqalu hadza manziluka. Diperlihatkan kepadanya pintu yang menuju kepada neraka. Dibukakan satu ruang yang dia terus dapat melihat apa yang ada dalam neraka. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempat kamu. Kejut jangan. Pasal apa nak kau pula? Inilah tempat kamu kalau kamu maksiat. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak bagi kamu di situ. Allah Ta'ala gantikan. Allah Ta'ala telah gantikan abdalakallahu bihi haza. Allah Ta'ala gantikan dengan yang ini, yang dalam surga. Ditunjukkan kepada neraka dulu. Terkejut sekejap lah kan. Tapi nak bagi berita gembira tu dia bagi yang buruk dulu kan. Maka kalau kamu buat maksiat, kamu tak sempat taubat, tak bertaubat, inilah tempat kamu. Tapi dah tak jangan memang. Kamu kan di sini, Allah Ta'ala dah ganti. Cuba tengok satu lagi, ayat tu tempat kamu. Tapi akan jadi terbalik. Kalau orang yang sebaliknya pula akan diperlihatkan dia kepada dia syurga dulu. Tengok dia. Nak sekejap tu, kita buat kali kan. Tahulah. Inilah tempat kamu yang tak jadi nak pergi pada kamu. Tu. Diperlihatkan syurga dulu. Kemudian abdalakallahu makanan. Allah Ta'ala tergantikan tempat di dalam neraka. Kalau orang yang sebaliknya. Baik, itu. Jadi kalau saya ringkaskan panjang hadis ni, sebab masa kita dah habis, saya ringkaskan habis tu cerita ringkas mengenai orang yang soleh yang meninggal dunia. Kalau orang kafir pula, kalau orang maksiat pula, macam mana? Saya tak baca satu-satu lah. Kalau baca satu-satu, kita tahu kenapa kan? Jadi kalau orang yang maksiat, kalau orang kafir, maka bila sampai nyawanya dikeluarkan di hukum, maka turun juga malaikat-malaikat juga. Ramai malaikat. Ghilazun syidad, betis asap yang turun ke semua itu. Itulah dibagi malaikat azab. Malaikat azab yang akan mengiringinya, malaikatmu yang akan mencabut nyawanya. Maka nyawanya dicabutkan daripada dirinya itu bagaikan direntakkan besi yang panas ke dalam bulu-bulu kapas yang basah itu. Masukkan besi panas, kemudian tarik, tertarik habis bulu-bulu yang basah itu, kita katakan bergegar habis ke seluruh tubuhnya itu. Kalau orang mukmin tadi kita katakan seperti air yang keluar daripada bekas mulut ceret kan. Tapi kalau orang kafir atau orang maksiat itu seperti mana besi panas diletakkan ke dalam bulu-bulu yang basah, kemudian direntakkan. Maknanya semua tempat itu akan ada ruh-ruh itu menggelepar kesakitan. Teruknya nak keluar ruh orang yang kafir dan orang ahli maksiat ini. Maka apabila diletakkan kepada bilas keluar, maka disambut oleh malaikat dengan dia panggil al-musuh. Kalau orang mukmin tadi al-kafir itu kafan, kafan. Ini dia tak sebut kafan, dia sebut musuh. Musuh ini maknanya lift. Lift ni kalau kita terjemah ni macam sabut-sabut lah. Kan sabut daripada api. Tujuan apa dia? Tujuan nak bungkus juga. Kapan pun nak bungkus. Tapi yang ni dia tak sebut kafan. Dia sebut musuh ni. Musuh ni maknanya benda yang kita nak bungkus yang cukup tak elok. Kalau kita di dunia ni kita lift tu sabut, macam sabut kan. Puluh-puluh apa yang kering-kering itu daripada kulit-kulit jagung tu yang orang tak mau ada tu kan, ibarat dia begitulah. Dia bagi musuh. Hakikatnya macam mana wallahu a'lam lah. Tapi maknanya buruk sungguhlah benda yang akan dibalut ataupun diletakkan roh tadi daripada api. Maka diletakkan dia, tak kala rohnya keluar, tak ada bau yang paling busuk di muka bumi ini, malaikat bau roh yang bau keluar itu. Itulah roh orang yang malam atau ahli kafir atau ahli maksiat ini. Maka apa diringkaskan, bila dibawa maka diarah naik sampai saja pintu lagi. Yang pertama tu diminta buka, orang bertanya, jumpa satu bulan iblis. Siapa ni buruk sungguh? Kata tadi yang mukmin tu, siapa ni hidup sungguh dia ni? Maka malaikat yang jumpa, siapa ni buruk sungguh? Maka dijawab, disebut inilah fulan bin fulan, lalu disebutkan dengan nama yang paling dia tak suka orang sebut dia semasa dunia. Kita ni kalau dunia ada gelaran-gelaran yang buruk yang paling dia tak suka, maka itulah kan keluar tentu disebut gelaran-gelaran dia yang paling dia tak suka.
disebut semasa dia di dunia. Maka bila sampai sejak pintu langit, diminta untuk buka pintu langit, tak dibuka pintu langit. So bila tak dibuka pintu langit, apa yang dibuat kepadanya? Dicampakkan terus-terusnya, dicampakkan terus sampai ke tempat yang jauh, sampai akhirnya kembali dia ke kubur dia. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita terjun bangunan, kalau kita jatuh bangunan pun punya nak sampai ke bawah, punya nak gayat juga kan. Kita terjun, orang terjun kat tempat terjun untuk ke dalam kolam kan. Terjun ke dalam kolam tu, terjunan, orang buat sukan terjunan tu. Mereka dah biasa dalam kolam. Kita yang tak biasa ni, kalau naik di atas, walaupun tahu kita terjun bawah tu tak mati, terjun masuk dalam air dalam air tu tuan. Tapi sementara tempoh di antara kita berada di udara sampai tu tuan, dia boleh tarik kita punya macam nak tarik nyawa kita daripada dia angkat, punya semput. Tak ada tuan-tuan pergilah, dia kat tempat kalau tempat terjun tu minta dan saya nak terjun kan. Kita dulu masa zaman muda-muda, zaman remaja dulu pergi mandi air terjun masuk pula tu zaman ke zaman muda-muda, zaman remaja ni tak apa dah membujuk selalu boleh tampak ke atas boleh tampak ke atas. Oh, naik atas pokok, terjun ke bawah. Kita tak tahu rupanya sementara daripada atas pokok terjun ke bawah nak sampai ke air dalam kolam tu. Di pertengahan tu aku tak terjun dah dengan dia. Sementara sampai ke bawah kita rasa oh dia ditarik sampai ke dada tu. Maka roh tadi bila sampai ke pintu langit, orang kafir tadi dicampakkan terus daripada dia. Campak terus. Tak ada sabar diri dah, campakkan terus. Maka terpelantinglah dia ke tempat yang jauh. Sementara nak sampai itu, bayangkanlah penyisahan yang dia lalui itu. Dan akhirnya sampailah ke kuburnya. Dan bila sampai ke kuburnya, direkahkan cerita. Maka datang malaikat tadi bertanyakan kepadanya. Maka datanglah dua malaikat bertanyakan kepadanya, menyergahnya, mendudukkannya, tanya siapa Tuhan kamu. Maka dia pun kata, fayaqulu la adri. Dia kedua bertanya, tak tahu, kan? Tak tahu, tak tahu. La adri. Fayaqulu ma dinuka. Ditanya kepadanya, apa agama kamu? Maka dia punya, la adri. Tak tahu. Fayaqulu ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Kamu kata apa tentang lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Wala yahtadi li ismihi. Dia langsung tak tahu bernama Nabi Muhammad SAW. Dia langsung tak terfikir apa nama. Wala yahtadi li ismihi. Fayuqalu, sampailah dia beritahu, ni Muhammad ni, kamu nak kata tentang apa tentang Muhammad ini? Fayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna zalik. Aku tak tahu, tapi ada pernah dengar dia orang kata kepada dia begini. Saya di dunia, kalau orang kata begini tentang Muhammad, orang kata buruk, maka aku pernah dengar orang kata begini kepada dia. Orang kata teroris lah, apa dah macam-macam. Orang kata dia pun ikut kata semua. Waktu itu bila beritahu tentang Muhammad, baru dia kata aku pun pernah dengar orang kata begini kepada dia. Aku pun kata macam tu. Akhirnya dia dalam riwayat yang menyebutkan فيضرب بمطرق من حديد فيصيح صيحة يسمعها الخلائق غير ثقلين. Maka dia dipukul dengan pemukul daripada besi, menjerit dia dengan satu jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali makhluk manusia dan jin. Batu Nabi SAW pernah lalu di satu kawasan kuburan, naik di atas bakalnya, tiba-tiba bakal baginda SAW meronta-ronta sehingga hampir-hampir baginda terjatuh. Maka tiba-tiba didapati di situ ada kubur-kubur. Maka Nabi SAW tanya kepada sahabat ni, kubur ni lama mana dah? Maka sahabat jawab, ini kubur masa orang zaman musyrik dahulu. Maka Nabi kata, kalaulah tidak bimbang, kamu tak nak mengkebumikan mayat, nescaya aku doakan kepada Allah supaya kamu dapat dengar apa yang aku dengar. Itulah jeritan mayat dalam kubur. Jadi Nabi tak nak doa kepada Allah supaya diperdengarkan kepada sahabat. Sebab apa? Kalau dengar nanti orang mati, maka dia yang tidak dalam kubur. Tak sampai dalam kubur. Jadi laula an tudafilu ad'autullahu an yusmi'akum. Kama qala Rasulullah SAW, kalaulah aku tidak bimbang kamu tak akan mengemumikan jenazah-jenazah kamu, saya aku akan doa kepada Allah supaya diperdengarkan kepada kamu apa yang berlaku di alam kubur itu. Jadi kemudian dalam hadis ini menyebutkan lagi
Summa yuqayyadu lahu amma ashabkan fi yadihi. Kemudian dihantarkan kepada malaikat. Malaikat ni apa sifat dia? Iaitulah a'ma asam, buta peka. Malaikat pun buta peka. Pasal apa? Pasal tapi takmis. Kena takmis. Jangan pula kata buta dia tak nampak dah. Dia takmis sebab dia sistem tu dah dibuat elok lah. Walaupun malaikat tu buta ke peka macam pun, kalau dia pukul tetap kena. Mengapa? Sebab dia tak perlu lagi nak mendengar, nak pandang dengan pandangan belas kasihan, dan dia tak perlu lagi nak mendengar rayuan-rayuan yang melembutkan hati. Tak perlu lagi. Maka fayudribuhu darabatan ukhra, maka dipukul kepadanya fayasir syaitan yas'u kullu syai'in tasaqalai, maka menjerilah dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan kepadanya pintu daripada neraka, kemudian dihamparkan hamparan daripada api neraka. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, maka dia pun jawab, dia pun kata, wahai Tuhan, jangan bagi berlaku kiamat. Pasal diperlihatkan kepadanya, jangan bagi berlaku kiamat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Al-Hakim dan selain daripada mereka. Perincian-perinciannya sebenarnya banyak tak hilang, tapi hari ini saya cuma menceritakan hadis Al-Bara bin Azib ini di antara perkara-perkara yang akan berlaku apabila kita nyawa terpisah daripada badan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada azab kubur, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Jadi sampai setakat itu ya. Mohon ampun dan maaf sebarang kesilapan di kedua saya. Kita selesai dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya rasulil khatimah. Allahumma adkhilna firdauska al-a'la bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم